bincang, sembang je. Sembang. Masalah mereka nak menerima dakwah itu cerita lain, tuan-tuan. Tetapi biarlah ada delegasi yang duduk semeja bincang dari hati ke hati. Kalau boleh jangan ada media, tuan-tuan. Media ni yang celaka dia manipulasi. Kita tujuan nak sembang elok, jadi kenapa muzakarah tidak boleh berlaku, tuan-tuan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW hantar delegasi, tuan-tuan, hantar Mus'ab bin Umayyah ke Madinah untuk convince masyarakat Madinah, hantar delegasi ke Taif, berbincang dengan masyarakat Taif, hantar delegasi ke Habasyah, hantar risalah kepada Raja Rom, hantar risalah kepada Raja Parsi, risalah dakwah, tuan-tuan. Kenapa tidak? Kalau kita mengaku bahawa kita ini adalah pejuang gerakan Islam dan gerakan dakwah, kenapa tidak kita dekati mereka? Mudah-mudahan kalau bukan hari ini, 30 tahun lagi hati mereka terbuka untuk mengagungkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya secara peribadi, mungkin kalau atas dasar politik mungkin tak sesuai lah, lepas pilihan raya kot tu. Kalau ni mungkin tak sesuai, tapi sembang-sembang lagi media kata apa kan, tak apalah. Tapi niat tu kena ada. Niat nak berbincang dari hati ke hati kena ada, tuan-tuan. Kalau bukan hari ini, suasana tak sesuai, mungkin lepas pilihan raya, siapa-siapa yang menang, panggil semua duduk. Panggil umat Islam dari parti mana pun, NGO mana pun, duduk bincang bagaimana kita nak bangunkan ummah, tuan-tuan. Ini tanggungjawab bersama. Kadang-kadang kita sendiri ada terhad, tuan-tuan. Kita ada terhad, tapi bila kita kumpulkan umat Islam dari berbagai latar, tanya dari hati ke hati apa yang perlu kita baiki ummah, maka insya-Allah di situ akan dapat satu natijah yang baik. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah, cari titik pertemuan. Kalau nak bergaduh pun kat pilihan raya sudahlah, lepas pilihan raya fikir bagaimana nak membangunkan ummah sama-sama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau kita beri peranan, hati mereka mungkin lembut lah kan, lembut, mereka tidak diabaikan. Jadi yang berlaku pada hari ini adalah politik balas dendam. Allah Rabbi. Kita tak menafikan politik, tuan-tuan, tapi kadang-kadang manusia yang pegang politik itulah yang mengotorkan politik, tuan-tuan. Politik balas dendam. Ni Indonesia jadi masa, kuis jadi masa. Politik balas dendam. Bila menang, maka yang kalah itu kita nak dia masuk dalam penjara, tuan-tuan. Kadang kita tak tahu lah dalam ni lah kot. Kita tengok Mubarak macam mana kan, memang dia jahat, tuan-tuan. Macam Bashir, memang dia jahat. Memang dia jahat, tapi dia tak ada pilihan, tuan-tuan. Contohnya apa yang berlaku kepada Saddam. Bila dia jatuh, mati, kena gantung. Apa yang berlaku pada Gaddafi, bila jatuh, dah dia serah diri dah, kena belasah sampai mati, tuan-tuan. Jadi Bashar takkan dia nak buat macam tu, nak biar macam tu, tuan-tuan. Mau tak mau dia terpaksa. Dia terpaksa. Maka sebab itu kena ada satu delegasi umat Islam, mewakili umat Islam, mungkin di kalangan ulama Islam, hantar wakil bincang dengan Bashar macam mana, bincang tengok macam mana, macam mana Rasulullah SAW dalam Fathu Makkah. Bila Rasulullah dapat menawan kembali kota Mekah, Rasulullah memberikan pengampunan kepada kafir Quraisy, tuan. Itu akhlak politik Rasulullah SAW. Bila kuasa dalam tangan, dapat tawan kota Mekah, walaupun kafir Quraisy itu bunuh umat Islam, seksa umat Islam, boikot umat Islam, biar umat Islam kebuluran, tapi akhlak hati Rasulullah bukan politik dendam. Bila menang, dia beri keampunan kepada kafir Quraisy. Buka daerah baru, tuan. Buka daerah baru, buka buku baru. Yang lama tu tak usah ungkit lah, tak usah ungkit. Sebab itu kalau kita ambil contoh Mubarak lah, umur 84 tahun sakit pula kan, penjara kat rumah sudah lah, dia tak boleh buat apa dah kan. Kalau kita ada perasaan, anggap dia juga umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad